Hai, Assalamualaikum Akif. Waalaikumsalam cikgu. Hari ni sihat? Sehat cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Makan dah? Dah cikgu. Makan dah. Solat belum? Dah cikgu. Betul ke dah solat ni? Ya cikgu. Ya, okey. Bagus. Kalau dah solat, bagus. Okey, hari ni kita teruskan dengan pembelajaran kita iaitu kelas Pendidikan Islam dan Moral. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Dah sedia belum? Dah cikgu. Dah, okey, bagus. Okey, sebelum tu cikgu nak kita tonton dulu video yang cikgu telah sediakan, okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey, sekejap ya. Cikgu nak Akif tengok video ni dan perhatikan apa yang dilakukan dalam video tersebut, apa yang dia beritahu, boleh? Boleh cikgu. Sebab nanti cikgu akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan video yang kita akan tonton ini, okey? Boleh? Oh, boleh cikgu. Okey, kita mulakan sekarang ya. Puan pergi dulu ya. Tunggu aku. Mendalami serta memahami makna maksud ayat-ayat Al-Quran. Mari kita belajar bersama. Upin Ipin Ira. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, kita orang ada soalan nak tanya. Bagus. Semangat nak bertanya. Apa dia? Tanyalah. Aku pula. Kau nak tanya. Siapa-siapa tanya pun tak apa ya. Jangan takut. Ustaz, rukun solat ada berapa? Ha? Ada yang boleh jawab? 13 Ustaz. Masya Allah. Betul. Rukun solat ada 13 semuanya. Andai tertinggal salah satu rukun, solat kita akan terbatal. Tapi kita orang pun dapat 12 je. Batal lah solat kita selama ni. Sebab dah tertinggal satu. Betul ke Ustaz? Nak tahu betul ke tak? Mari kita lakukan pergerakan solat dan kenal pasti rukun-rukun solat. Ipin, tunjukkan. Baik Ustaz. Pertama, berdiri tegak. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, baca Al-Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Kelapan, duduk antara 2 sujud. Jangan cepat sangat. Masa rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud harus dilakukan dengan tamakninah. Tomak Nina. Berhenti sejenak. Iya, tamakninah dalam solat adalah berhenti sejenak untuk tenangkan hati sebelum melakukan gerakan solat seterusnya. Ipin, teruskan. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Ke-11, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Ke-12, memberi salam. Ke-13, Ke-13 adalah tertib. tertib.
Betul lah aku kata rukun solat ada 13. Ha. Yelah, kau betul. Okay, Akif dah tengok dah video tadi? Dah, cikgu. Okay, Akif dah faham kan apa yang disampaikan dalam video tersebut? Dah, cikgu. Okay, kalau macam tu, cikgu akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan video tersebut, okay? Okey, cikgu. Okay. Okay, berdasarkan video tersebut, yang pertama, apakah yang Upin Ipin dan rakan-rakan belajar bersama Ustaz? Apa yang mereka belajar tadi? Rukun solat. Tentang rukun solat, kan? Betul tak? Betul, cikgu. Jadi Akif nampak kan tadi, Mail tanya dekat Ustaz, Ustaz, rukun solat ada berapa kan? Jadinya Ustaz ajar berapa rukun solat dekat Upin Ipin dan rakan-rakan? 13. Ada 13 kan? Ustaz bagi tahu dekat bukan Ustaz. Upin bagi tahu dekat rakan-rakan yang rukun solat ada 13. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, jadinya Akif dah faham lah tentang keseluruhan video tersebut yang dia memberitahu bahawa rukun solat ada 13. Jadinya video tersebut adalah mengenai rukun dalam solat dan cara melakukan rukun solat dan sebagainya. Jadi topik pembelajaran kita pada hari ini ialah 8.1 kemahiran mengerjakan solat. Okey, hari ini kita nak belajar tentang kemahiran mengerjakan solat iaitu rukun dalam solat. Akif dah sedia dah? Dah, cikgu. Okey, kalau macam tu kita mulakan sekarang. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 10 daripada 13 rukun solat dengan bimbingan cikgu. Dan kemudian Akif dapat mengecam sekurang-kurangnya 10 daripada 13 rukun solat dengan bimbingan. Okey? Jadi cikgu nak ajar kamu tentang 13 rukun solat. Okey, seterusnya. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya kamu. Kamu tahu tak apa itu rukun solat? Apa yang kamu faham tentang rukun solat? Macam semayang tu, cikgu. Macam sembahyang. Macam yang ditunjukkan oleh Upin Ipin tadi kan? Betul tak? Betul, cikgu. Tapi kamu tahu tak pengertian rukun solat tu sendiri? Apakah definisi dia? Mesti kamu kurang faham, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, oleh itu cikgu nak bagi tahu kamu apa sebenar-benarnya maksud rukun solat ni. Rukun solat ni adalah perbuatan. Perbuatan atau bacaan yang wajib dibuat semasa melakukan ibadah solat. Jadinya dalam rukun solat ni merupakan perbuatan ataupun bacaan yang kita baca yang wajib. Okey? Yang wajib dibuat dalam semasa kita melakukan solat tersebut. Tak kisahlah solat subuh ke, solat asar ke. Yang pentingnya 5 waktu tersebut kan, betul tak? Betul, cikgu. Dan jika seseorang itu meninggalkan dengan sengaja rukun solat ni, kalau kita tinggal satu saja, salah satu daripada 13 rukun solat tu, maka solat itu dikira tidak sah dan terbatal, betul tak? Betul, cikgu. Betul, sebab
memang dah disediakan 13 rukun solat. Dia ada 13. Tak boleh kamu langkah ke, kamu tertinggal ke, kamu tercicir ke. Sebabnya kalau kamu tercicir, solat itu akan tidak sah kan? Betul, cikgu. Okey, kita ulang balik. Rukun solat ni adalah perbuatan. Perbuatan atau bacaan yang kita wajib buat masa melakukan ibadah solat. Okey, boleh faham Akif? Faham, cikgu. Okey, kalau macam tu cikgu nak kamu ulang pengertian rukun solat ni. Baca apa yang dicakap ni. Apa yang cikgu tulis tu. Perbuatan atau bacaan yang wajib dibuat semasa melakukan ibadah solat. Betul, perbuatan atau bacaan. Kemudian? Jika seseorang itu meninggalkan dengan secara sengaja, maka solat itu dikira tidak sah. Betul. Jika kamu tertinggal salah satu rukun solat tersebut secara sengaja. Ni sengaja Akif buat ni. Jadinya solat itu akan tidak sah. Kalau Akif tak sengaja, contohnya Akif terlupa, tak apa. Akif boleh Akif boleh buat sujud sahwi ke untuk gantikan balik rukun solat tersebut. Okey, boleh faham? Faham, cikgu. Okey, kalau macam tu kita teruskan. Akif tahu tak? Ada 3 bahagian dalam rukun solat ni. Macam dalam definisi rukun solat tadi ada kata apa? Perbuatan atau bacaan kan? Betul? Betul, cikgu. Jadinya dalam rukun solat ni kita ada 3 bahagian dalam rukun solat ni. Yang pertama rukun fi'li. Rukun apa Akif? Rukun fi'li. Rukun fi'li. Rukun fi'li. Betul, rukun fi'li. Kita tahu tak rukun fi'li tu apa? Rukun fi'li ni adalah rukun yang melibatkan perbuatan. Aki ingat. Fi'li, perbuatan. Apa dia Aki? Pembuatan. Perbuatan. Betul. Rukun fi'li adalah merujuk kepada rukun-rukun yang kita melibatkan perbuatan seperti rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud. Boleh faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, jadinya kita ulang balik. Rukun fi'li adalah rukun yang melibatkan perbuatan. Okey, fi'li Pembuatan. perbuatan. Seperti apa? Rukuk, kan? Rukuk, sujud, kan? Okey, yang kedua iaitu rukun kauli. Rukun kauli. Sebut-sebut. Rukun kauli. Rukun kauli. Rukun kauli ialah melibatkan sebutan. Kauli ialah sebutan. Ingat, fi'li adalah untuk perbuatan, kauli untuk sebutan. Kauli untuk Sebutan. Bukan sembutan, sebutan. 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 Rukun kauli adalah rukun yang melibatkan sebutan seperti takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Okey? Selawat pun boleh. Faham kat situ? Faham, cikgu. Dalam takbiratul ihram kan kita baca Allahu Akbar kabira kan? Betul tak? Betul, cikgu. Kemudian membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama kita ulang balik. Yang pertama, rukun fi'li adalah untuk apa, Kif? Rukun yang melibatkan pembuatan seperti rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud.
Betul, rukun fi'li adalah perbuatan seperti rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, kan? Iktidal, betul tak? Betul, cikgu. Okey, yang kedua rukun qauli adalah sebutan macam cikgu sebut tadi, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah dan yang ketiga rukun qalbi. Rukun apa? Rukun kolbi. Rukun qalbi. Rukun kolbi. Okey, rukun qalbi adalah rukun yang melibatkan hati. Qalbi adalah hati. Qalbi bermaksud hati. Okey? Qalbi apa, Kif? Hati. Hati iaitu apa? Contohnya, niat kita sebelum solat. Yusolli fardu zuhri. Yang tu. Boleh? Akif? Ya, Boleh? boleh, cikgu. Okey, jadi Akif dah faham ya. Dalam rukun solat ni kita ada 3 bahagian iaitu rukun fi'li, rukun qauli dan rukun qalbi. Fi'li adalah untuk perbuatan, qauli adalah untuk sebutan dan qalbi untuk hati. Boleh kat situ? Boleh, cikgu. Okey, kita teruskan. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Jadi kita nak tengok pula dalam rukun-rukun solat ni, dalam rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, ada apa je kat dalam tu macam cikgu sebutkan tadi kan. Rukun qalbi iaitu rukun apa? Rukun qalbi. Membaca niat sebelum solat. Betul, membaca niat sebelum solat. Qalbi itu adalah hati, daripada hati kan kita membaca niat. Niat dalam hati kan, betul tak? Orang kata niat Betul, dalam cikgu. hati. Okey, yang kedua, rukun qauli iaitu sebutan. Qauli ialah apa? Sebutan. 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 Rukun qauli adalah sebutan. Sebagai contohnya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita sebut kan, betul tak? Sambil Betul, kita angkat cikgu. tangan tu Allahu Akbar. Jadi itu adalah sebutan. Yang kedua apa? Membaca surah Al-Fatihah. Membacakan daripada mulut, betul tak? Betul, cikgu. Betul, daripada sebutan. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Kemudian selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Dan yang terakhir iaitu memberi salam yang pertama, kan? Betul, Jadi yang cikgu. kita kena ingat, qalbi adalah untuk hati dan qauli. Okey, qauli untuk sebutan. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, yang ketiga pula. Rukun fi'li. Okey, rukun apa, Rukun Akif? fi'li. Rukun fi'li. Rukun fi'li adalah untuk Pembuatan. perbuatan. Okey, bukan pembuatan, perbuatan. 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 Apa yang kita tingkah laku kita, perbuatan kita. Itu adalah rukun fi'li. Sebagai contohnya apa yang cikgu bagi ni? Contoh yang pertama apa, Kif? Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Jadinya perbuatan berdiri tu adalah perbuatan ke apa? Perbuatan, betul tak? Perbuatan. Yang kedua, rukun serta tomak ninah. Rukuk. Akif tahu rukuk macam mana? Tahu, cikgu. Cuba tunjuk kat cikgu. Rukuk macam mana rukuk? Kita membengkokkan badan kita macam ni kan, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, cikgu cakap rukuk serta tomak ninah. Tomak ninah tu faham? Tomak ninah tu apa?
Aku ingat tak dalam video tadi, video Upay Pen tu, Ustaz ada beritahu kan tomak ninah tu apa? Ingat tak? Akif, tak nampak Tak muka? ingat, cikgu. Tak ingat? Okey, tomak ninah ni adalah kita berhenti sejenak. Contohnya, masa Aki nak bangun daripada rukuk tu, Aki kena berhenti kejap. Okey, ambil masa, lepas tu bangun balik. Untuk iktidal, boleh? Boleh, cikgu. Okey, tomak ninah tu adalah apa, Akif? Macam kita berhenti. Berhenti sekejap, betul tak? Betul, cikgu. Betul, okey. Jadinya, rukun fi'li perbuatan iaitu rukuk serta tomak nina. Yang ketiga, iktidal serta tomak nina. Iktidal pun kita kena tomak nina. Kita kena berhenti sebentar juga. Kita kena berhenti sejenak orang kata. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, yang keempat, sujud serta tomak nina. Sujud pun perlu tomak nina. Jadinya barulah kita macam tidak tergesa-gesa dalam kita lakukan solat tersebut. Okey, boleh faham situ? Boleh, cikgu. Okey, yang seterusnya, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini juga perlukan kita tomak nina. Duduk tahiyat akhir pun tomak nina. Dan yang terakhir iaitu tertib. Tertib tu tahu apa tertib? Macam kita... Ya Allah. Tertib apa tertib? Dalam video Pepin tadi ada sebut. Ada tapi dia tak buat. Dia tak buat. Okey, Aki faham tak tertib tu apa? Boleh Aki explain dekat cikgu, bagi tahu cikgu. Ataupun tak pasti? Tak pasti, cikgu. Tak pasti. Okey, tak apa. Tertib ni cikgu akan ajar sebentar lagi, okey? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita pergi. Yang pertama, rukun solat yang pertama iaitu berdiri bagi yang mampu. Kenapa cikgu cakap berdiri bagi yang mampu? Kalau yang tak mampu tu buat macam mana, Akif? Akif rasa Duduk. buat macam mana? Kalau duduk, betul tak? Walaupun Betul. kita sakit, walaupun kita sakit kaki ke apa, kita boleh sembahyang lagi, kita boleh solat lagi kan? Sebab apa? Islam itu kan mudah, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, kalau kamu nak solat, kamu sakit kaki, kamu boleh juga duduk ke baring ke untuk solat kan. Jadinya kalau kita mampu, kita boleh berdiri kan. Betul, cikgu. Okey, dalam keadaan berdiri tu, kan, kedudukan kamu yang berdiri tu, kamu berdiri betul, berdiri tegak ke kamu boleh sengit-sengit? Berdiri tegak. Berdiri tegak, betul tak? Tak kalau kita lemah, longlai kan masa nak menghadap Allah kan, betul tak? Betul, cikgu. Betul, okey. Kemudian dada kita mestilah menghadap kiblat, betul tak? Kita ikut sejadah kita kan, kepala sejadah tu kan, betul? Betul, cikgu. Betul. Jadinya yang pertama rukun solat yang pertama adalah rukun berdiri bagi yang mampu. Okey, berdiri bagi yang mampu ni rukun apa tadi? Ingat tak kita belajar tadi 3 rukun kan? Rukun qauli, rukun qalbi, Rukun rukun fi'li. rukun fi'li kan? Betul? Betul, cikgu. Sebab apa? Sebab berdiri ni adalah Buatan. perbuatan. Okey, Aki faham dah apa yang cikgu masukkan 3 bahagian dalam rukun tadi. Okey, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Okey, yang kedua pula. Niat. Kita perlulah baca niat solat sebelum mendirikan solat kan. Jadinya kita ada 5 waktu solat wajib, betul tak? Betul, cikgu. Yang pertama solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, Isyak. dan isyak. Betul. Okey, yang pertama sekali, niat solat subuh macam mana? Soli fardu.
Subhi. Subhi ra'ataini ada lillahi ta'ala sahaja aku solat Fardu. fardu subuh 2 rakaat kerana Tunai. tunai kerana Allah Ta'ala. Betul. Yusolli fardu subhi ra'ataini Ra'ataini ada lillahi ta'ala sahaja aku solat fardu Fa- subuh. fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Betul. Okey, soalan asar pula. Usolli fardu ashri uh, arba'a Arba'a. rakaat Arba'a rakaat raka'atin. arba'a rakaat ada lillahi ta'ala sahaja aku solat fa, uh, Fardu fardu asar. asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Betul. Okey, maghrib pula. Usolli fardu Maghribi. maghribi Salasa. salasa rakaatin ada lillahi ta'ala sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Betul. Okey, yang terakhir sekali. Isyak. Usolli fardu isya'i arba'a rakaatin ada lillahi ta'ala sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Bagus. Jadinya Akidah boleh membaca niat solat 5 waktu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadinya rukun niat ni adalah rukun apa, Akif? Qalbi ke qauli? Qalbi. Qalbi ke? Betul ke qalbi? Betul cikgu. Betul. Sebab apa? Ha? Sebab apa tu? Sebab hati. Betul tak? Betul cikgu. Betul. Okey. Yang seterusnya, rukun yang ketiga. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ni perbuatan dia macam mana, Akif? Mengangkat dua tangan ke atas sambil menyebut Allahu Akbar. Betul. Macam dalam gambar kan. Tengok tu. Gambar tersebut adalah diangkat kedua-dua tangan macam ni. Allahu Akbar. Kan? Betul cikgu. Jadi ya, takbiratul ihram ni adalah rukun apa, Akif? Fi'li ke? Qauli ke? Fi'li. Fi'li. Sebab apa? Dia Pembuatan. perbuatan. Okey, bagus. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Okey, kita perlu baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dengan sebutan yang betul dan kuat untuk Akif dengar sendiri. Okey? Okey, boleh Akif baca surah Al-Fatihah ni? Boleh cikgu. Okey, cuba bacakan. Cikgu nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim.
siratal Na'an'am. na'an'amta alaihim ghairim Mag. ma'du ma'dubi alaihim waladdallin. Dolin. Ulang balik Aki. Waladolin. Waladdallin. Okey, bagus. Jadinya ada 7 ayat surah Al-Fatihah yang kita perlu sebut dengan betul, dengan tajuk yang betul. Betul tak? Supaya solat kita tu apa? Solat kita jadi sah kan? Betul, cikgu. Okey, membaca Al-Fatihah ni rukun apa? Rukun Membaca. fa'li. Membaca. Membaca Al-Fatihah dengan sebutan yang betul dan kuat. Rukun apa? Rukun fi'li ke rukun qauli? Ingat Fa'li. balik. Kenapa fi'li? Sebab dia pembuatan. Membaca. Membaca bukan perbuatan, sebutan. Sebutan. Jadinya rukun apa? Qauli. Rukun qauli. Okey, ingat kalau apa-apa kita baca, bacaan dalam solat tu adalah dipanggil sebagai rukun qauli, sebutan. Rukun Sebutan. sebutan. Qauli. Qauli. Okey, seterusnya. Yang kelima, rukun rukuk dengan tomak nina. Rukuk kita membengkokkan badan kita kan dalam 90 darjah macam tu. Betul tak? Betul, cikgu. Jadinya rukuk ni adalah rukun apa? Rukun qauli ke, qalbi ke, fi'li? Qauli. Kenapa qauli? Rukuk. Qauli untuk niat, untuk sebutan, untuk bacaan. Rukuk ni perbuatan. Fa'li. Betul, rukun fi'li. Sebab kita rukuk. Rukuk kan perbuatan. Jadinya bacaan dalam rukuk tu adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Cuba ulang balik Aki. Subhana rabbi Bial. azim. Subhana rabbiyal. Biyal azimi wa bihamdi. Betul. Kita kena baca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Okey. Okey, Aki dah faham dah. Yang keenam, rukun yang keenam iaitu iktidal dengan tomak nina. Iktidal ni rukun apa? Amda, cikgu. Iktidal ni rukun apa? Iktidal. Kita buat iktidal. Kita lakukan iktidal tu. Rukun apa? Qauli. Samalah macam rukuk tadi. Fa'li. Rukun fi'li. Sebab apa? Sebab dia perbuatan kan? Betul, cikgu. Aki ingat fi'li adalah perbuatan. Qauli adalah sebutan. Okey? Okey, cikgu. Okey, kalau bacaan dalam iktidal, bacaan iktidal ni ialah Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Tu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Masa kita angkat tu, angkat iktidal tu kan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham.
Kita i'tidal, bangun daripada rokok tu kan. Kita angkat tangan kan. Macam ni, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, Aki dah faham yang ni? Dah faham, cikgu. Okey, seterusnya. Rukun yang ketujuh iaitu sujud dengan Nina. Okey, Aki nampak tak perbuatan dia buat apa tu? Tengah buat apa? Gambar tu. Nampak, cikgu. Gambar tu tengah buat apa? Sujud. Tengah sujud kan. Dahi mestilah dekat rapat dengan menyentuh apa? Sejadah. Sejadah. Lepas tu kaki dia buat apa? Kaki dia rapat ke tak rapat? Rapat, cikgu. Rapat. Okey, jadinya dalam sujud tu dahi kita mestilah menyentuh sejadah dan kaki kita perlu rapat kan? Betul? Nampak, cikgu. Okey. Bacaan sujud pula. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cuba baca Akif. Subhana rabbiyan a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca lagi. Subhana rabbiyan a'la wa bihamdi. Bukan narabbiyan. Narabbiyal. Narab yan Yal. yal. Cuba ulang balik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul. Kita kena baca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Okey. Kita balik kepada seterusnya. Yang ke-8. Duduk antara dua sujud ataupun dipanggil sebagai apa? Iftirash. 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 Rash. Rash. Iftirash. 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 Jadinya duduk antara dua sujud ni boleh dipanggil sebagai iftirash. Nama dia. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, kalau Aki tengok dalam gambar tersebut, Aki tak nampak muka Aki? Mana? Kalau tengok dalam gambar tersebut, kaki dia macam mana? Kedudukan kaki tu. Sebelah kanan macam tu tadi, lepas tu yang sebelah kiri masuk ke dalam. Betul. Sebelah kaki kanan dia macam ni kan? Dia menegak, betul tak? Betul, cikgu. Dan sebelah kaki kita lipat, betul? Betul, cikgu. Kemudian kita duduk macam bersimpuh kan? Kita duduk bersimpuh tapi kaki kat belakang tu lain, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, bacaan dalam duduk antara dua sujud ni ialah Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kita kena baca 3 kali. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kita kena baca 3 kali. Okey? Boleh? Okey, cikgu. Okey. Seterusnya. Rukun yang ke-9 iaitu sama macam duduk antara dua sujud tapi kita duduk bagi tahiyat akhir. Tahiyat akhir kaki dia macam mana? Kaki dia sedikit berbeza. Bontot tu rapat kan, betul tak? Betul, cikgu. Bontot tu rapat dengan sejadah. Boleh? Boleh, cikgu. Okey.
Rukun yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Okey, membaca tahiyat akhir ni adalah rukun apa? Fi'li ke, qauli ke? Ingat, membaca. Rukun Kauli. rukun qauli. Aki kena ingat, qauli adalah sebutan. Fi'li adalah perbuatan. Ini kita membaca, sebut. Kita membaca ayat dalam tahiyat akhir tu. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir ni adalah panjang. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, Aki kena ingat membaca tahiyat akhir adalah rukun rukun qauli, dan kaki dah bontot-bontot. Punggung kita tu perlu rapat dengan Sejadah. rapat dengan sejadah. Okey, yang ke-11, rukun yang ke-11 adalah membaca selawat dalam tahiyat akhir tu. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Membaca selawat tu rukun apa? Kauli. Rukun qauli. Kenapa rukun qauli? Sebab sebutan. Sebutan. Okey. Membaca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Akif, Ya. Akif kena fokus ya. Kena fokus. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Aki kena baca bersama-sama dengan cikgu. Okey? Okey, kita cikgu. baca daripada awal. Kita baca daripada awal, Aki kena fokus tengok sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Boleh ikut? Boleh, cikgu. Okey, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita teruskan dengan yang lain boleh? Boleh, cikgu. Okey, rukun yang ke-12 iaitu rukun memberi salam. Memberi salam ni apa, Akif? Rukun apa? Macam Memberi salam. Fi'li. Rukun fi'li kan, sebab kita memalingkan wajah ke kanan sambil memberi salam. Macam mana, Akif? Cuba tunjuk. Memberi salam. Dan ini. Betul. Dan kita membaca apa? Beri salam macam mana?
Boleh cikgu? Kita memberi salam macam mana? Memaling wajah ke kanan sambil memberi salam. Kita sebut apa sambil memberi salam tu? Sambil memalingkan wajah tu kita buat macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat macam mana? Macam ni kan? Cuba Aki buat dengan bacaan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, betul. Okey, yang ke-13. Yang terakhir sekali iaitu tertib. Yang cikgu tanya awal-awal tu kan, betul? Yang Betul, kamu tak cikgu. pasti kan macam mana kamu nak jelaskan dekat cikgu. Jadinya cikgu nak bagi tahu tertib ni adalah maksudnya kita perlu ikut aturan ataupun turutan yang kita telah pelajari tadi kan. Yang mana yang perlu dahulu kita dahulukan dan yang kemudian kita kemudiankan. Contohnya mestilah kita rukuk dulu baru iktidal, betul tak? Betul, cikgu. Kita tak boleh lah iktidal lepas tu rukuk. Jadinya terbalik. Jadinya tak boleh. Kita kena ikut tertib. Ikut turutan. Tertib tu maksudnya turutan. Boleh faham situ? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Sebab apa kita kena ikut turutan? Sebab perkara yang lain yang dilakukan dalam solat daripada rukun ni adalah dinamakan sebagai sunat. Jadinya kalau yang sunat tu tak perlu ikut urutan pun tak apa. Boleh? Boleh, cikgu. Jadinya yang kita dah belajar kan, ada 12 rukun tadi kan? Betul. Sebelum tertib tu. Ada iktidal, sujud semua. Macam contoh, kita kena sujud dulu baru duduk antara dua sujud. Betul? Betul, cikgu. Kita tak boleh lah terbalikkan dia. Kita tak boleh contoh, okey, nak sujud dululah barulah kita nak contoh. Contoh bagi, okey, nak bagi salam dululah barulah sujud. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Boleh faham situ? Faham, cikgu. Jadi kita kena ikut tertib kan? Okey. Jadinya ada 13 rukun yang kita belajar tadi. Berdiri betul. Yang kedua, niat. Niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. yang kelima, Rukuk. 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 Yang keenam, Iktidal. yang ketujuh, Sujud 2 kali. sujud 2 kali. Yang ke-8, Duduk antara 2 sujud. duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, Duduk tahiyat akhir. duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, Baca tahiyat akhir. baca tahiyat akhir. Yang ke-11, Membaca salawat. membaca selawat. Yang ke-12, Memberi salam. memberi salam. Yang ke-13, Tertib. tertib tu bermaksud turutan. Kena ikut turutan kan? Betul? Betul, cikgu. Macam kita cuba tengok nombor 6 dengan nombor 5. Kan dah tulis nombor 5 mestilah kita rukuk dulu baru kita iktidal. Betul tak? Betul, cikgu. Kita boleh buat iktidal dulu baru rukuk. Kan dah salah tu nombor dia. Betul tak? Dah tak Betul, ikut cikgu. kan? Jadinya kita kena ikut tertib. Okey, seterusnya. Kita dah sampai ke aktiviti bermain kuis. Dah sedia dah nak main kuis? Dah, cikgu. Dah, okey. Cikgu nak buka sekarang supaya kita boleh bermain kuis, okey? Okey, cikgu. Okey, sekejap. Okey, Aki dah masuk.
Zul Akif. Okey, kita mulakan sekarang boleh? Dah? Dah boleh, cikgu. Dah Akif? Okey, kita mulakan sekarang. Okey, baca soalan betul-betul. Jawab elok-elok. Okey, Akif dapat 1 markah. Oh, Akif tersalah jawab. Soalan apa yang Akif salah tu? Jawab elok-elok, baca elok-elok. Okey, Akif betul. Soalan yang ketiga Akif betul. Okey, jawab elok-elok, baca elok-elok soalan. Okey, soalan yang keempat Akif betul. Poin yang Akif dapat sekarang ni 2,680. Okey, soalan yang keenam. Yang kelima Akif betul. Dapat 3,640 poin. Okey, bagus. Soalan yang keenam pun Akif betul. Soalan yang ketujuh Akif salah. Soalan apa tu? Cikgu, Ya? yang ni saya tak nampak. Tak nampak? Tak apa, yang tu awak jawab je. Okey, seterusnya. Alamak. Akif dapat jawapan salah tadi. Okey, Akif dah dapat jawab soalan yang ke-10. Jawab elok-elok, baca elok-elok. Okey, dah selesai menjawab? Dah, cikgu. Okey, Akif dapat tempat yang pertama, markah yang tertinggi. Okay. Seronok tak? Sonok, cikgu. Hello? Seronok. Ya. Nak main lagi tak macam ni? Nak lagi, cikgu. Okey, tak apa. Kita akan buat lagi permainan kuis macam ni untuk kelas nanti. Kelas lain boleh? Boleh, cikgu. Boleh? Okey, Boleh, tak apa. cikgu. Nanti Akif tengok balik soalan-soalan yang salah tu, Akif boleh buat kembali, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita buka balik slide tadi. Nampak dah? Dah. Okey. Tahniah kerana dapat menjawab kuis interaktif dengan jayanya. Akif dapat tempat pertama tadi, betul tak? Betul, cikgu. Okey.
Jadi yang kita dah sampai ke rumusan pengajaran kita hari ini, iaitu kita belajar apa tadi? Kita belajar 3 bahagian dalam rukun solat. Kita ada 3 bahagian iaitu rukun fi'li. Rukun fi'li adalah yang melibatkan perbuatan seperti sujud, rukuk, duduk antara 2 sujud, kan? Betul? Betul, cikgu. Okey, yang kedua rukun qauli. Rukun qauli adalah melibatkan sebutan Tan. seperti takbiratul ihram dan membaca al-Fatihah. Dan yang ketiga yang terakhir sekali iaitu rukun qalbi. Okey? Rukun qalbi iaitu rukun yang melibatkan hati. Iaitu niat sebelum kita menunaikan solat. Okey. Kemudian kita belajar apa? 13 rukun solat kan? Okey, yang pertama sekali kita buat apa? Mestilah kita kita niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak sekiranya mampu ketika solat fardu. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, kan? Betul, cikgu. Yang kelima, kita rokok dengan tomak nina. Tomak nina tu apa, Akif? Macam kita berhenti sekejap. Betul, kita berhenti sekejap. Okey, yang keenam, kita iktidal dengan tomak nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali pada setiap rakaat dengan tomak nina. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tomak nina. Dan yang ke-9, duduk tahiyat akhir dengan tomak nina. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Yang ke-12, kita membaca salam yang pertama, memberi salam yang pertama. Dan yang ke-13, tertib mengikut urutan. Okey, boleh faham kat situ? Faham, cikgu. Okey, kita ada berapa rukun solat? 13. 13. Kita ada berapa bahagian dalam rukun solat? Niat, takbiratul ikram, berdiri tegak sekiranya mampu ketika solat fardu, membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, rukuk Betul. dengan Tomak nina. tamanina, iktidal dengan tamanina, sujud 2 kali pada setiap rakaat dengan tamanina, duduk antara 2 sujud dengan tamanina, Tomak nina. duduk tahiyat akhir dengan tamanina, membaca Tahiyat tahiyat akhir. akhir, membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir, membaca salam yang pertama, tertib mengikut urutan. Betul. Dan kita ada 3 bahagian dalam rukun iaitu rukun fi'li, rukun qauli dan rukun qalbi. rukun qalbi. Bagus. Okey, Akif dah faham dah kan semua? Dah Yang kita faham, bisa cikgu. ajar. Okey, Dah, cikgu. alhamdulillah. Okey, kenapa cikgu ajar kamu tentang rukun solat ni? Ada 13 rukun solat ni supaya kamu dapat menunaikan solat dengan betul kerana telah belajar rukun solat yang cikgu ajar tadi, betul tak? Betul, cikgu. Okey, yang kedua, supaya kamu dapat mengelakkan daripada solat yang tidak sah akibat daripada tertinggal salah satu rukun solat. Sebab apa? Rukun solat tu kita perlu wajib buat, betul tak? 13 rukun solat tu kan? Betul, cikgu. Kita tak boleh tinggal, kita tak boleh langkah, tak boleh tercicir. Boleh? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, yang terakhir sekali supaya kamu dapat mempraktikan rukun solat ni ketika menunaikan solat di dalam kehidupan seharian kamu. Sebab apa? Kita ni adalah orang yang beragama Islam. Okey, kamu pun dah ngantuk. Pembelajaran kita pun dah tamat hari ni. Okey, kita akan jumpa lagi kelas kita pada hari yang lain dengan topik pembelajaran yang baru. Okey, seronok tak belajar hari ni? Seronok, cikgu. Seronok. Okey, bagus. Okey, nanti jangan lupa buat modul yang cikgu sediakan, boleh? Boleh, cikgu. Okey, bye.
Bye, cikgu.